Kuali ni aku dah gunakan selama 10 tahun. Kalau korang tengok pun memang dah macam berlekuk-lekuk dekat dalam ni. Dan belakang ni aku dah bersihkan dia. Dan aku dah tinggalkan chop 10 tahun ni. Ini chop moho 10 tahun yang aku simpan. Dan yang selebihnya aku dah bagi hilang dari dunia ni. Cuba korang tengok dekat bawah video ni. Tengok ada subscribe warna merah kan? Apa lagi? Tekanlah butang lonceng sebelah tu, tekanlah sekali. Pilih all tau. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel aku Lokman Samsudin. Dan hari ini, hari raya pertama, aku nak tunjukkan korang cara-cara membersihkan kuali korang yang dah lama tu. Yang hitam tu, yang susah nak hilangkan tu, dia punya hitam tu. Aku akan tunjukkan macam mana cara untuk bagi dia kilat semula seperti baru. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.08 minit dan hari raya pertama. Jom aku tunjukkan korang cara-cara dan bahan yang perlu digunakan untuk membersihkan kuali korang kat rumah sana. Jom. Okay, sekarang ni kalau korang tengok kuali aku ni boleh dikatakan bersih lah, bersih. Tapi kalau nak detail, nak tengok betul-betul zoom, memang adalah sikit-sikit ni. Tapi kalau tengok sekali imbas memang kilat lah, memang cantik lah kan. Okay, jadi bila kita tengok bahagian belakang, ambil kau. Inilah yang menunjukkan kita ni duduk rumah memang masak. Jadi memang macam ni lah kejadian dia. Okey, aku nak tunjukkan korang bahan-bahan yang perlu aku gunakan untuk bersihkan dia. Yang pertama sekali, aku perlukan pembasuh sabun cuci pinggan. Tak kisahlah sabun apa punya brand, tapi yang ini aku pakai Sunlight lah, Lemon. Okey. Yang kedua, aku perlukan baking soda. Lepas tu, yang penting lagi kita kena pakai cuka. Tapi jenama tak kisahlah, jenama apa pun. Yang aku ada kat rumah aku ni sekarang ni, cuka jalin. Dan dia punya tips dia ataupun tak kisahlah apa nak panggil pun kan. Jadi aku memerlukan tisu untuk kitchen. Nanti aku tunjukkan apa guna tisu ni. Okey, lepas dah settlekan semua tu, ada satu lagi bahan yang aku rasa penting lah bagi aku untuk nak menambahkan lagi dia punya kilat. Aku ada sabun A1. Sabun A1. Kalau Pavita, dia akan cakap sabun kuning. Sabun kuning mesti korang tertanya-tanya, sabun kuning tu sabun apa? Banyak jenama sabun ni, jadi kita nak tujukan beli sabun mana pun kita tak tahu. Tapi aku gunakan sabun kuning juga, tapi sabun A1. Sabun A1 ni korang memang dah top lah, memang popular lah dekat kedai Eco. Jadi korang boleh beli ataupun cari kat mana-mana kedai Eco yang dekat dengan korang, korang boleh beli. Okey, jom kita mulakan untuk membersihkan dia. Jadi pertama kali aku nak kena basahkan dulu dia punya permukaan dia. Okey, step yang pertama, aku gunakan sabun ni. Aku akan sapu rata di bahagian yang hitam ni lah. Tak kisahlah berapa banyak pun korang nak letak kan. Okey, aku akan sapu. Kalau korang rasa macam tak cukup, korang boleh tambah. Itu terpulang pada korang lah. Yang aku tahu, korang punya result mesti berkilat. Okey, ada orang kena pakai grinder, kena pakai berus periuk yang keras. Lagi satu, berus periuk ni macam Pavita cakap memang kena ada. Kalau korang tengok dekat rumah orang tak ada berus periuk ni, maknanya tak tahulah, macam susah lah sikit nak kilat kan, nak bersih, nak nampak cantik. Macam tu lah yang aku fikir. Okey, yang kedua aku akan guna baking soda. Okey, aku akan tabur kat bahagian ni, bahagian kita punya, tabur rata tau. Guna je, tabur je. Benda ni tak mahal pun. Jadi korang tabur je. Tabur sekeliling.
Mana tempat yang tebal-tebal tu, yang berkerak lebih sangat tu, korang kena letak lebih lah. Bagi dia tanggal lah dia punya kerak tu kan. Okey, langkah yang ketiga yang aku cakap ni lah, dia punya, aku gunakan tisu kitchen ni. Inilah rahsia dia. Amat susah pula. Okey, korang kena tutupkan bahagian kuali tadi dengan tisu kitchen ni. Tujuan dia adalah semasa kita tuang cuka tu kat bahagian tu, jadi baking soda tu dia tak pergi ke tempat lain tau. Dia tak mengalir ke tempat lain. Jadi lepas kita guna ni, kita akan tuangkan cuka. Okey. Macam mana cara kita nak tahu dia dah cukup adalah keseluruhan tisu ni mesti basah. Korang tuang je. Okey, pastikan semua dah kena. Bila sampai sini, inilah waktu untuk kita makan-makan. Sebabnya kita memerlukan masa dalam 15 minit ke 30 minit. Jadi jom kita mukbang makan kuih raya. Okey, jom, let's go. Okey, sementara kita nak menunggu kita punya kuali, lebih baik kita makan kuih raya dahulu. Apa yang ada ni, kita makan je lah. Okey, sebelum tu kita kena pilih air yang kita nak. Jadi aku ada Mirinda strawberry. Kita minum Mirinda dulu. Mirinda. Kita minum strawberry dahulu. Mirinda tu jenama dia je. Alright. Okey, kita punya air sudah siap. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kat sini aku ada kuih makmur. Okey, kuih makmur. Jom kita makan. Memang legend kuih ni. Memang sedap sebab aku pun favourite juga. Cuma dia punya pembuatan dia tu leceh sikit, sebab kita kena kepal yang kuat menggunakan kain. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dalam tu ada kacang. Ini kuih makmur. Aku ada kuih warna-warni ni, tak benda apa ke nama dia. Ada itu cakap, tapi aku lupa lah. Ini adik ipar aku yang buat ni. Kat sini aku ada, ini. Ini ada orang panggil telinga keling tau. Tapi ini yang kecil punya. Dia selalunya masa ada lagi satu, dia besar. Lepas tu macam bulat-bulat kerawang-kerawang dalam tu. Sedap juga ni. Cara buat dia aku tak tahu, jadi aku tak boleh cerita lah. Aku tahu cara makan dia je. Makan dia, ambil, picit sikit, lepas tu kita masuk mulut. Okey, kat sini aku ada lagi satu. Ada orang panggil rempeyek. Ada orang panggil apa dah? Aku rasa rempeyek je kot. Kalau tumpi, ada satu nama dia tumpi. Yang ini dia pakai kacang tanah. Kalau tumpi dia pakai kacang dal. Itu pun sedap. Jadi memang kacang dal tak ada kacang tanah lah. Kalau kacang tanah dia akan ada bijan, akan ada ikan bilis, terpulang lah kalau orang nak letak apa kan. Makanan tradisi. Kalau raya memang kau akan jumpa lah semua. Tapi kalau tak raya, korang boleh jumpa juga. Tapi kau kena pergi tempat yang supplier yang ni lah, yang ada jual benda ni. Macam aku duduk kat Johor, banyak tempat tau. Macam Azhar Food, apa lagi lah nama, lupa lah pula nama.
tempat-tempat menjual kerepek, pengusaha-pengusaha kerepek akan hantar kat situ. Dia orang akan jadi pembekal. Dia orang akan hantarlah mana-mana tempat yang boleh dapat ni. Ini kalau tak silap aku ni, ini pemberian daripada mak aku ni, mak mertua aku. Betul lah, mak mertua aku buat. Baik babe. Hai. Lagi satu pengusaha kerepek daripada aku kecil sampai sekarang. Dan itulah arwah umi aku. Maknanya makcik aku lah, tapi aku panggil umi kan. Dekat air tawar 1, kalau kau nak pergi dekat air tawar 1, akan ada pengusaha kerepek umi. Tapi kau tak boleh lah jumpa umi, sebab umi dah meninggalkan kita kan, meninggal dunia. So kalau korang nak rasa dia punya paling terbaik, dia punya kerepek bawang. Kalau korang tengok dekat aku punya list video, korang cari kerepek bawang umi. Aku ada buat review dekat kilang, dia punya cara pembuatan dia, dengan ada selayang manis ataupun selayang pedas. Tapi waktu tu ada selayang pedas lah, selayang manis tak ada. Memang sedap. Dia punya rasa dia tak sama dengan rasa tempat lain. Dia punya bawang dia memang cukup pekat, cukup rasa. Kalau yang tempat lain mungkin lah dia punya bawang dia ada yang kurang sikit lah rasa dia. Lepas tu dia punya warna dia pun tak berapa nak cantik lah. Tapi yang ini aku jamin memang terbaik. Okay, minum sikit. Kita gosok dan guna sabun airwan sebagai membantu kita sehingga kilat. Jadi biarkan sabun airwan bekerja, tetapi kita kena jadi kuli dia, sebab kita nak kena gosok, bukan sabun tu yang gosok. Okey, aku rasa aku dah boleh tengok kot. Okey, jom kita pergi tengok apa hasil bontot kuali tu. Sekarang ni aku nak tengok dia punya perubahan. Dia hilang banyak ataupun hilang sikit. Tapi aku tak janji dia akan terus, bila buka terus jadi kilat lah. Sebab dia memang kena gosok juga. Sebab tu aku sediakan sabun A1 untuk kita gosok. Jadi kita tengok dia membantu juga ataupun tidak. Alright, masih lagi. Tapi cuba kita tambah dengan cuka. Tengok dia punya pergi dia. Bila baking soda kena dengan cuka, dia akan jadi bertindak balas lah. Dia akan berbuih macam ni. Okey, kita gunakan berus untuk menanggalkan dia punya hitam-hitam yang dah kurang. Nampak dia punya ni dah tanggal-tanggal. Kita gunakan sabun A1. Okey, cara yang pertama tadi aku dapat menghilangkan sebahagian, kalau tak sebahagian pun sukulah, daripada keseluruhan kuali ni. Jadi aku nak gunakan cara yang kedua pula. Okey, cara yang pertama tadi aku pakai baking soda. Okey, tapi dia tak dapat hilangkan dengan kuat dan power lah. Jadi yang cara kedua ni aku nak gunakan sodium bicarbonate. Korang boleh dapatkan dekat kedai, ke mana-mana kedai runcit ke. Aku dapat ni dengan harga RM2. Sodium bicarbonate Korang jangan lupa cari yang ni, sodium bicarbonate.
Lepas tu aku masih lagi menggunakan cuka je, sebab memang kita punya cara ni memang akan menggunakan cuka. Jadi sama juga macam tadi, tapi aku tak nak tunggu lama-lama lah. Jadi aku cuma letak macam tu je, tapi tak pakai tisu lah. Tapi kalau korang nak guna pakai sodium bikarbonat, buat macam cara aku cakap tadi, pakai tisu dan tunggu dalam 15 minit pun boleh. Jadi aku terus letak kat sini, terus aku cimbah cuka. Aku tabur je banyak-banyak sebab dia harga RM2. Tapi ingat sodium bikarbonat, jangan lupa beli ni. Aku tuangkan cuka. Korang tengok dia punya buih dia tu. Bila cuka bertemu dengan sodium bikarbonat, dia akan bertindak balas lah. Jangan risau, cuka ni habis. Jangan risau, aku ada beli lagi satu. Harga dia RM2.20. Jenama dia memang lain lah. Korang nak tambah lagi pun boleh. Mungkin ada tempat-tempat yang tak kena tu. Okay, kita tunggu sekejap. Lepas tu kita akan mula menggosok. Nak bersihkan ni memang kena gosok Dia tak ada yang letak, kita lap, tanggal. Tak ada. Yang aku tunjuk cara aku ni memang kita kena menggosok. Jadi korang tengok kat sini yang bawah ni tebal tau. Yang ni tebal. Mungkin dia agak lambat sikit nak hilang. Jadi aku tunjukkan yang bahagian yang agak nipis sikit dan bahagian yang nipis sebelah sini. Kejap lagi aku tunjuk sini dua ni Okay, kita mulakan. Nampak tak? Okay, tanggal Lepas tu aku nak tunjukkan yang bahagian nipis ni. Okay. Tengok. Tanggal kan? Kita basuh sikit. Okay, ini hasil dia. Jadi kita kena gosok semua sekali sampai dia kilat. Makan masa sikit lah. Okay, aku gosok dulu sampai semua sekali kilat. Dan bila dah clear semua, nanti aku tunjuk balik. Okay, kalau dah bersih macam ni, kita tambah lagi dengan kita punya sodium karbonat. Lepas tu kita tambah cuka. Kita lakukan semua ni ulang-ulang sehingga bersih.
Lepas tu akhir sekali kita gunakan sabun A1 ataupun sabun kuno pula. Sabun kuning Sugupa Vita. Ni sabun kuning. Jadi kita ulang lagi kita punya step ni tadi tu. Tujuan dia ni untuk bagi dia lembutkan dia punya kerak-kerak tu dan mudah dia tanggal lah. Sambung gosok. Untuk menambahkan lagi dia punya kilat dia, korang mesti guna sabun kuning ni. Dan wajib guna sabun kuning ni. Jadi bila kalau nak maintain balik dia punya kilat dia tu, punya bersih dia, korang mesti kena gunakan sabun ni dan kena gosok. Wajib gosok Jangan malas. Aku tinggalkan satu tompok ni untuk bukti lah yang aku gunakan kuali yang sama lah, bukan kuali baru. Aku takut juga nanti bila akan datang korang cakap aku menggunakan kuali yang baru untuk memudahkan aku punya video ni lah kan. Jadi ini adalah tanda lahir. Kalau manusia kan ada tanda lahir. Jadi aku tinggalkan tanda lahir pada aku punya periuk ni, pada aku punya kuali ni. Alright, selamat mencuba dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.